Ada satu masa dulu, jenama HTC antara jenama yang paling power dalam kalangan telefon pintar. Dan kalau nak ikutkan, jenama HTC ni macam level-level Apple dengan Samsung sekarang tau. Sebab apa? Antara kejayaan terbesar HTC termasuklah dioranglah yang telah membuat telefon Android yang pertama dan diorang pun pernah juga buat beberapa peranti untuk Google iaitu telefon Nexus Google. Tapi zaman kegemilangan HTC ni tak lama dan telah tamat apabila diorang last keluarkan smartphone pada bulan Mei tahun 2018. Tapi sebelum nak cerita kat korang apa sebenarnya sebab dan punca kejatuhan jenama HTC, nak ceritakan dulu serba sedikit tentang latar belakang dan juga macam mana kehebatan HTC sebelum wujudnya jenama Samsung dan Apple sekarang ni. Syarikat Hi-Tech Corporation ataupun HTC telah diasaskan pada tahun 1997 oleh seorang wanita daripada Taiwan yang bernama Cher Wang. Pada awalnya sebenarnya HTC ni hanyalah mengeluarkan laptop ataupun komputer riba. Tapi hanya setahun lepas tu, HTC terus mereka bentuk peranti touchscreen dan juga wireless yang pertama di dunia. Kemudian pada tahun 2004, Cher Wang telah digantikan oleh bekas rakan sekejeri iaitu Peter Chou sebagai CEO HTC. Kemudian pada tahun 2008, HTC telah melancarkan peranti yang dikuasakan oleh Android yang pertama di dunia yang dinamakan sebagai HTC Dream. Kalau korang ingat balik HTC Dream ni macam mana rupa dia, korang ingat tak style phone PDA yang slide tu? Lepas tu ada macam keyboard tu kan? Macam itulah rupa HTC Dream ataupun telefon PDA yang telah dikeluarkan oleh HTC awal-awal dulu. Okay, lepas dia dah keluarkan handphone PDA HTC Dream ni, HTC pula keluarkan telefon kedua dia iaitu HTC HD2 pada tahun 2009. HTC HD2 ni pula kalau korang nak tahu, dia menggunakan OS daripada Windows ataupun macam interface Windows dalam tu kan. Sebab apa time tu Windows punya phone dia tak berapa cantik lah kalau korang tengok phone Windows yang lama-lama. So basically HTC ni telah upgrade kan OS Windows kepada handphone dia iaitu HTC HD2. Bukan tu saja, setiap rekaan phone HTC pula pada masa tu menggunakan unibody aluminium tau. Dan kalau kita nak bandingkan pada waktu tu kan 10 tahun dulu, maksudnya dia dah power tau, dah guna aluminium unibody. Sebab time tu pula kebanyakan telefon pintar hanya menggunakan plastik. Macam nak cakap tadi, masa HTC keluarkan HTC HD2 yang menggunakan interface Windows, interface baru berasaskan Windows yang dihasilkan oleh HTC ni dinamakan TouchFlow 3D. Dan kalau korang compare TouchFlow 3D dengan interface lama Windows, memang cantik lah, so much better than Windows punya interface. Bukan setakat tu je, pada tahun 2010 pula, HTC telah menghasilkan rekaan untuk telefon pertama Google iaitu Nexus One. Pendek cerita, masa tahun 2010, HTC time tu memang tengah top lah. Tapi tak lama lepas tu muncul Samsung. Dari sinilah startnya HTC jadi careless dan mula buat mistake. Bila Samsung dah mula masuk market smartphone, mestilah dia dah perhatikan pesaing dia iaitu HTC. Jadinya Samsung telah hasilkan dia punya interface sendiri yang dinamakan TouchWiz. TouchWiz ni pula digunakan kali pertama pada smartphone pertama Samsung Galaxy S yang dilancarkan pada tahun 2010. Dan sejak daripada tu, kedua-dua Samsung dan HTC mula keluarkan lebih banyak smartphone. Disebabkan Samsung punya marketing ni lagi power daripada HTC, senang je Samsung ni kalahkan HTC pada waktu tu. Jadi secara logiknya, kalau HTC ni nak kekal dalam industri, dia pun kenalah guna cara yang sama, marketing yang lagi power kan. Tapi dari sinilah HTC mula tersilap langkah. Kesalahan pertama yang HTC buat pada waktu tu, dia mula nak masuk bidang lain. Maksudnya nak mula invest dekat industri lain. Investment awal yang HTC buat, dia dah melabur dalam sebuah syarikat pengeluar grafik kad iaitu S3 Graphics. Lepas dah cuba try untuk invest dalam industri grafik kad, HTC pun telah invest kepada syarikat streaming service masa tu yang dinamakan Live dan Saffron. Dan kesemua usaha investment ini sebenarnya tak membuahkan hasil. Kemudian pada tahun 2011 pula, HTC pergi beli 51% saham daripada syarikat Beats Electronics. Kalau korang tahu, Beats Electronics ni merupakan syarikat yang keluarkan macam headphone Beats tu kan, yang cantik, colourful tu. Tapi 2 tahun lepas dia jual balik tau dia punya share dalam Beats Electronics. Dan yang kelakarnya, pada tahun 2014, Apple pula yang pergi beli saham syarikat Beats sampai bernilai 3 bilion US dollar. Kalau korang pergi kedai Apple, korang boleh nampak headphone Beats masih ada lagi dalam kedai dia kan. Bukan setakat tu je tau. Kesalahan yang paling nak tak boleh terima daripada HTC ni, kalau korang tengok pada slogan dia, Quietly Brilliant. Quietly Brilliant ni adalah strategi yang digunakan oleh HTC. Macam nak cakap tadi, marketing HTC ni tak power macam Samsung. Sebab apa? Dia gunakan strategi quiet, strategi senyap. Kononnya dia confident lah dengan quality produk
dia. Maksudnya dia percaya kalau ada orang yang tahu macam mana produk dia berkualiti, akan tetap ada orang yang membeli produk HTC. Tapi timing dia tak cantik lah. Sebab masa tu Samsung kan baru naik. Dan cara marketing Samsung pula, Samsung guna marketing yang macam dia perli kan, pengguna Apple apa semua. Jadi mestilah attention orang akan alih ke Samsung dan juga Apple. So bila attention orang pergi kepada Samsung dan juga Apple, mestilah orang dah mula tak kenal HTC kan. So strategi ni kiranya tak menjadilah untuk HTC. Dah lah gunakan strategi quiet. Kemudian produk-produk baru yang HTC keluarkan pula dah mula guna nama yang tak best, nama-nama yang boring. Macam contohnya HTC Cha-Cha, Salsa, Vivid, Velocity, Maze. Kan boring dan tak menarik untuk orang beli phone-phone macam tu kan. Kemudian bila dah banyak isu dan masalah yang HTC hadap, HTC juga ada masalah internal iaitu dalam syarikat lah. Sebab apa? CEO-nya Peter Cho merupakan seorang yang sangat suka kritik dan bagi komen-komen yang sampai mengganggu management. Dan sebabkan tu, Peter Cho telah meletakkan jawatan dan kembalikan balik jawatan CEO tu kepada pengasasnya iaitu Sher Wang. Dan bila Sher Wang jadi balik CEO, dia dah decide macam HTC dah tak boleh dah dalam industri smartphone. Jadi HTC mula masuk industri lain iaitu industri VR. Yang mana korang boleh tengok HTC ada keluarkan headphone VR dengan syarikat VR yang dinamakan Vive. Dan sampailah ke tahun 2018, akhirnya masa tu HTC dah decide untuk serta-merta untuk completely keluar daripada industri smartphone. Tapi tiba-tiba pada tahun lepas, HTC ada keluarkan smartphone baru diorang yang dinamakan Desire 21 Pro 5G. Nama dia dah cantik sikit lah. Dan tak silap ingat ada juga rumours yang katakan HTC akan keluarkan phone flagship baru diorang. So tak tahulah kalau HTC akan naik balik macam dulu ataupun tak. Jadi daripada cerita kejatuhan HTC ni sebenarnya, apa yang nak percaya, semuanya berpunca daripada rasa terlebih confident HTC ni juga. Sebab yelah, walaupun nama dan produk dah top, tak semestinya you don't need marketing untuk terus stay dalam industri kan. So apa pendapat korang? Korang rasa HTC punya comeback ni akan jadi macam dulu ke biasa-biasa je?